A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Okey. Jadi bila kita belajar tentang isim ni, bila kita dah kenal je tanda isim, maka kita akan melihat, bila kita dah tahu tanda isim, kemudian kita dah tahulah, maknanya kita tahu, okey, itu adalah isim. Jadi kita akan lihat kepada bentuk dia, kan? Bentuk isim. Nah, saya kata semalam, bila kita dah tahu isim, silap, ni bukan tanda dulu. Ni terus pergi kepada isim. Mula-mula bentuk. Lepas tu Okey. jantina. Lepas tu kita tahu ada jantina. Kemudian adalah bilangan. Jadi semalam kita dah tengok tentang bentuk. Bentuk ni maknanya ada dua. Satu nakirah, iaitu am, dan juga makrifah, Iaitu khas. khas. Kemudian kalau hari ni kita akan melihat pula kepada bahagian yang seterusnya. Tapi sebelum tu lah, kalau kita ingat makrifah tu apa tanda dia? Untuk kita tahu dia adalah isim makrifah. Apa tanda dia? Yang pertama, contoh dia ialah dia ada alif lam. Di awalnya ada alif lam. Kemudian apa lagi? Awalnya ada haraf jar. Oh, tidak. Itu harfu jar adalah tanda untuk isim. Dia tak semestinya untuk tanda untuk makrifah atau tidak. Itu tanda isim. Kalau tanda isim, ya. Untuk kita tahu dia isim, maknanya di awalnya ada alif lam ataupun ada harfu jar. Di akhir ada tanwin ataupun baris kasrah. Baris kasrah. Baris kasrah. Ini tanda dia. Yang saya highlight ke atas ni tanda untuk kita kenal isim. Jadi bila kita dah kenal isim, maknanya kita nak pergi cari maklumat lain pula. Dalam satu kalimah isim tu ada maklumat tu. Apa maklumat yang saya maksudkan? Ada maklumat mengenai bentuk isim. Ataupun jantina isim. Ataupun bilangan isim. Jadi yang minggu semalam, kita belajar tentang bentuk isim. Bentuk isim ada makrifah dan nakirah. Makrifah ni khas. Nakirah ni am. Jadi tanda untuk makrifah ialah alif lam. Lagi ada apa? Dia bersandar dengan isim yang bukan. Dia sempurna. adalah, yang ni kita tengok pada nota kita tu. Kalau dia bersandar tu, kita kena tengok pula dia bersandar kepada kalau apa. nakirah makrifah, satu lagi tiada tanwin. Tiada tanwin. Satu. Bila Tiada ada alif tanwin. lam memang tak boleh ada tanwin. Tapi Tanwin. nak tunjukkan yang di bawah ni. Lagi satu bukan tanda lah, tapi dia isim makrifah yang kaku. Maknanya kalau kita nampak kata tunjuk, contoh zalika, ulaika, tilka, haza, hazihi. Ini maknanya dia adalah isim makrifah. Maknanya dia adalah makrifah. Macam tu. Jadi kata penyambung. Kita senaraikan semula pada nota tadi. Jadi isim makrifah tu apa? Satu, kalau dia ada alif lam. Kedua, kalau dia isim kaku dalam bentuk isim isyarah. Isim isyarah. Isyarah ni apa dia? Kata tunjuk. Dalam bahasa Melayu pun cakap isyarat kan? Lampu isyarat tu. Ada isyarat, ada penunjuk lah. Ada indikator. Kemudian, selain daripada isim isyarah, isim mausul. Kata penyambung. Kemudian ada lagi kata syarat. Isim syarat. Syarat lah. Jika macam, bukan jika, man tu barang siapa, macam tu.
Kita boleh rujuk semula kepada nota supaya kita Rifah. dapat kenal semula. Ya. Kemudian yang kelima dan yang paling banyak daripada di dalam Al-Quran ni adalah dhamir. Atau dhamir ni Kata nama. dhamir kata ganti nama. Kata ganti nama. Tu. Ni semua ni isim makrifah. Tak kiralah kalau yang di bawah ni kan. Ni nombor 2 sampai nombor 5 ni dia baris dia tak boleh nampak. Dia tak ada alif lam. Ada yang ada alif lam, ada yang tak ada alif lam. Tapi semua adalah makrifah. Ini dipanggil isim mabni. Mabni ataupun dalam bahasa Melayu kaku. Isim mabni. Tak boleh berubah ya, teacher. Dia tak berubah dari segi baris, rupa dia tetap macam tu. Contohnya home kan, kita tak pernah jumpa lah lagi dia baris humi ke apa, tak ada, dia home, dia tetap home macam tu. Okey, kalau nakirah pula kita bergerak ya. Kalau nakirah ada tanda tanwin. Tanwin. Tu tanda dia nakirah. Ataupun dia kalimah yang tiada alif lam. Satu, ataupun dia tak ada tanwin tapi dia tiada alif lam. Tiada alif dan tiada lam. Ini semalam saya dah bagi contoh. Contoh dia apa? Mu'minuna. Mu'minuna. Okey, contoh dia lah. Mu'minuna. Lawak pula rupa dia. Betulkan sikit Mu'minuna. Macam tu. Ataupun muslimuna atau muslimina. Dia tak ada alif lam. Kalau dia ada alif lam, tiada alif lam ni untuk kalimah yang begini. Contoh lain. Muslimina. Pun boleh juga. Okey. Tu contoh-contoh isim makrifah. Jadi bila kita dah tahu bentuk dia tu, kita pergi pula hari ni kepada jantina. Boleh Okey. Jadi jantina ada 2. Semua isim mempunyai jantina tertentu. Yang berikut ialah kaedah mengenali jantina isim. Jadi kalau jantina ni pula, maknanya ada 2 lah. Saya kembali kepada nota ni, saya macam akan buat macam tu lah, nak kita nak bagi nampak kan, nak bagi faham, insya-Allah kita buat macam ni. Jadi dia ni pula jantina ni terbahagi kepada 2. Yang pertama muannas. dia perempuan lah. Kita kata perempuan. Kedua lelaki. Bahasa Arab dia muannas. 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 Nak sebut api perempuan. Kalau lelaki muzakkar. Muzakkar. Nizal. Muzakkar. Okey, tu jantina dia. Apa tanda dia? Ni kita pergi kepada tanda. Kalau muzakkar, kalau muannas biasanya di akhir ada ta marbutah. Ada ta marbutah. Kalau muzakkar tak ada. Tiada ta marbutah. Tiada ta marbutah. Dia biasa je. Okey, contoh kalau dia contohnya saya buat warna merah sebab saya nak bezakan sikit. Maka yang ni saya padam. Okey. Jadi contoh dia, ni warna dia bukan merah sangat, ni pink. Nak tunjukkan beza. Contoh, kalau muzakkar, mu'minuna. Mu'min. Sekejap. Mu'minun. Contohnya mu'minun. Ni bentuk dia nakirah. Jantina dia muzakkar. Mu'minun. Kalau perempuan pula, dia akan jadi
Mu'minatun. Mu'minatun. Oh. Mu'minatun. 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 Tu nampak tu. Ini tanda dia macam itulah. Kalau muzakkar, mu'minun. Dia bentuk dia apa? Bentuk dia dua-dua sebab dia tanwin, dia nakirah. Tapi kalau kita cuba kita contohkan lain, dia isim tu bentuk dia makrifah. Tapi jantina lelaki perempuan. Contohnya, kalau lelaki, al-muslimuna. Al-muslimun. Al-muslimu. Tak boleh ada tanwin lah. Sebab Tak dah boleh lah dia sebab ada alif lam. Sahih, betul. Kalau perempuan pula dia akan jadi matu. al-muslimatun. Muslimatun. Tapi tak ada macam tu. tanwin kan? Sebab ada alif lam. Tanwin. Oh sorry, betul-betul. Tak boleh lah ada tanwin. Betul. Tersasul tangan tu. Boleh ke tangan tersasul? Slip of the finger. Macam itulah. Okey. Jadi banyaklah contoh-contoh yang macam kita tengok kalau contoh kan biasanya untuk menunjukkan orang dalam Quran perkataan kalau orang apa nak cakap tadi macam contoh zaujun. Zaujun, suami ataupun pasangan. Zaujun. Kalau perempuan, zaujah. Zaujatun. Zaujatun. Tu tanda dia. Okey. Ni tanda, bukan. Tanda dia ta tu. Ta. Yang ini tak ada. Kita tak nampak. Okey. Itu maknanya muzakkar, muannas. Biasanya ada ta marbutah untuk menunjukkan lelaki dan perempuan. Perempuan. Kalau lelaki tak ada ta marbutah, perempuan ada ta marbutah. Jadi kalau tiada ta marbutah tu bolehlah kita assume dia tu lelaki. Yang ni untuk yang bilangan dia tunggal. Baik. Okey, jantina ni dia sebenarnya tak banyak. Kalau kita faham yang tu boleh kita kenal pastilah. Okey, contoh dalam carta ni ataupun dalam jadual ni, ni contoh dia. Dia tak ada ta marbutah. Tapi kalau dia nak jadi perempuan dia jadi ta marbutah. Ada ta marbutah. Okey, saya ambil contoh lain lah. Kita buat contoh haiwan pula. Jadi kalau sebab hari tu ada yang bertanya. Jadi saya buat kat sini Baqarun. Baqarun. Seekor lembu. Kita cakap seekor lembu je. Jantan ke, betina ke? Tak tahu lah. Ni bolehlah kita kata jantan lah. Kalau ada kehadiran baqaratun. Kalau baqaratun, maknanya lembu betina. Seekor? Seekor lembu betina. Kalau baqarun, seekor lembu jantan. Ataupun seekor lembu je. Ustazah, kenapa Ya. kenapa saya tak eja dia yang baqaratun tu kan? Tanwin tu, kenapa dia tanwin tidak lain-lain? Sebab Maksudnya sebab dia isim dia isim yang nakirah. Jadi dia maksudnya kenapa saya tak buat baqaratin ke ya. Okay. Sebab tanda ni tanda yang asal. Mula-mula dia tanda ni sehinggalah ada perkara lain, ada huruf yang datang. Contohnya kalau baqaratin tu contohnya kalau saya kata dia dah jadi baris, dia asalnya tanwin, tapi jika ada harfu jar, contohnya ila, contohnya ada harfu jar ila kepada seekor lembu betina. Macam itulah. Ila baru dia akan jadi baris belakang dia, baris akhir dia jadi kasratin. Kenapa dia jadi kasrah? Sebab ada harfu jar. Tapi kalau tidak, asal dia semuanya baris dhammah lah. Maksudnya matin. Dhammah lah, baris asal semua dhammah. Okey. Teacher, ada tak isim tunggal muannas yang tak ada ta marbutah? Ada juga. Ada. Tapi
kebanyakan kita ambil yang common dulu. Kita jangan tengok yang exception dulu. Kita ambil yang common. Ada juga yang tak ada tanda. Contoh, dia akan ambil muannas lah. Ada, saya bagi contoh je. Tapi kalau tak dapat, jangan pula you rasa macam, alamak aku tak dapat ke apa. Tak ada macam tu. Tapi since you ask, bolehlah saya bagi tahu. Contohnya ada isim dia tak pernah jadi, dia tetap muannas walaupun dia tak ada tamar butah. Contoh al-ard ataupun al-ard. Bumi itu. Bumi. Dia mesti muannas. Bumi. Lagi satu dalam bahasa Arab ni, kalau benda tu boleh membiak, boleh berkembang, macam matahari, apa tu semua tu adalah isim muannas. Walaupun dia tiada tamar butah. Macam benda tu satu je kan, matahari. Jadi ataupun api tu boleh marak, boleh berkembang, dia jadi isim muannas. Ada juga tanda lain, tapi saya tak nak pergi situ dulu. Kita cuma kenal yang normal lah, yang biasa, yang banyak ya. Okey. Terima kasih teacher. Sama. Jadi yang ni kalau awak tanya, tak ada ke? Yang ni jantan punya tak ada. Bumi memang perempuan. Okey. Seterusnya kalau kita dah tahu dia punya jantina, kita pergi kepada bilangan. Bilangan tu pun tetap macam mana pun dia akan jadi, dia akan berubah juga. Kalau lelaki dia ada untuk bilangan lelaki. Baik, kita pergi kat sini. Kita tengok Jadi bilangan ni pula terbahagi juga kepada 3. Ada satu. Satu ni dipanggil sebagai mufrad. Mufrad ni maknanya dia tunggal. Terbalik pula ya. Kita tulis yang Melayu di atas lah. No, tulis yang Arab. Mufrad. Mufrad tu makna dia tunggal lah. Mufrad tunggal. Bahasa Melayu kata tunggal. Kemudian ada bilangan duaan. 2. 2 ni musanna. Boleh nampak ke tulisan saya ni? Okey. Boleh teacher. Musanna. Musanna apa? Duaan. Kemudian yang ketiga bilangan ni ada ke bawah sikit ya. Ruang tak berapa nak cukup. Tapi dalam table ada. Tapi biasalah saya manjakan you all. Tulis juga. Jadi ada yang ketiga ada 3 dan lebih daripada 3. Ialah jamak. Okey, jamak. Jamak ni maknanya 3 dan lebih. Kita eja bahasa kita ni jamak lah. Macam tu. Makna jamak 3 dan lebih. Ataupun saya cakap banyak je lah. Lebih dari 3. Okey, maksudnya banyak je. Maksud dia banyak. Okey, yang banyak ni pula dia terbahagi lagi kepada 3. Dia jenis tu, banyak dia tu. Ada 3 lagi kumpulan dia. Pembahagian dia. Okey, tak payah dulu kot. Ada jamak yang dipanggil jamak untuk lelaki. Tak payah dululah. Kita tengok tu contoh. Takut rasa banyak sangat nanti. Terbeban. Okey, kita tengok contoh sahaja. Yang di bilangan. Kalau tunggal, muslimun. Ni ada apa? Kalau yang tak ada tamar butah, maknanya muslimatun. Seorang lelaki yang menyerah diri. Ini seorang wanita yang menyerah diri. Maksud muslim tu menyerah diri. Penyerahan diri. Jadi kalau 2, tanda dia apa? Ada alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Yang ini tak nampak tanda.
dia macam tu. Dia memang datang dia terus macam ni. Jadi kalau ada tanda ni, ada apa tanda dia? Alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Ni maknanya 2. Perkataan asal dia tadi muslimun, tapi kemudian tukar kepada ada alif nun berbaris kasrah. Dia maksudnya 2 orang yang menyerah diri. Lepas tu kalau muslimat tadi, dia jadi alif nun berbaris kasrah pula, 2 orang wanita yang menyerah diri. Boleh follow setakat ni? Boleh insyaAllah. Jadi nampak ni 2. Apa tanda yang kita tahu dia 2? Sebab daripada asal tadi dia dah tambah alif nun berbaris kasrah. Ni pun sama juga. Tambahan dia tu sama. Alif nun berbaris kasrah. Okey, kalau banyak 3 dan banyak jamak. Kalau jamak dia Alif ta. nanti dulu. Alif Tengok yang ta. atas dulu. Ya nun berbaris fathah Ya di nun. akhir kalimah. Atau waw nun berbaris Nun. fathah di akhir kalimah. Ataupun Atau alif ta di ta. akhir kalimah. Ya. Okey. 1 ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Tanda dia. Saya highlightkan. Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Atau ada waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ataupun ada alif dan ta di akhir kalimah. Kita tak cerita baris dia. Bila kita tak baris, maknanya baris dia tu boleh jadi baris lain. Tapi yang penting tanda dia apa? Alif ta di akhir kalimah. Alif ta. Alif ni dia boleh jadi alif kecil, tapi dia tetap alif. Tak boleh terabailah, maknanya mesti tahu. Itu alif kecil itu pun alif juga. Alif ta. Dalam Quran biasa tulis alif kecil. Dia menunjukkan banyak. Jadi kalau ni tadi, kalau yang sini Alif ta tak bukan kasrah, fathah ya. tak ada fathah. Dia tak akan ada fathah saja. Dia boleh kasrah dengan dhammah saja. Okey. Kalau muslimat macam ni, alif ta ni kita tak akan jumpa baris fathah. Kalau siapa buat muslimata, salah lah tu. Dia grammar dia tak boleh. Dia mamnuk kata dia, terhalang lah disebabkan daripada segi saraf bahasa Arab tu tak ada, tak wujud lah. Memang tak ada macam tu. Ustazah, contoh tunggal dengan 2an, dia ada 2 kan? 2. Tapi yang banyak ni 3. Muslimina, muslimuna, muslimati. Ni pun sebenarnya ada 3 juga. Tapi saya tak letak. Lagi satu ialah, okey saya letak sekarang. Bagus tu. Kalau dah tanya baru saya letak. Kalau tak tanya saya tak nak letak. Dia jadi muslimaini. Jadi tambahan dia ialah ya nun berbaris kasrah. Ya Masa bila tu teacher? ini kalau ada harfu jar. Contohnya Dia kalau kena depan kasrah juga. dia kasrah, tapi dia memang kasrah yang ni sebab tanda dia tu. Tanda dia tak berubah. Dia punya majrur ataupun dia jadi harfu jar tu dia bukan kasrah tu tetap. Kalau dia alif nun pun kasrah ni memang kasrah lah. Tapi maksud saya bila dia ada harfu jar, contoh kat depannya ada min muslimaini, daripada 2 orang yang menyerah diri. Dia baru jadi macam ni. Kalau depan ni min, nanti bertukar juga. Dia jadi ya. Dia tak boleh alif. Muslimina. Ini bukan muslimaini. Kita tengok baris tu. Nampak tak baris? Alif nun tu bertukar kepada ya nun Yes, tapi ya nun tetap berbaris kasrah. Manakala yang bilangan 3 ni, nun tu berbaris fathah. Jadi kat situ kita ni kena peka sikit sekarang. Baris atas ke bawah ke ya. Boleh bezakan. Ya. Okay, kalau untuk jamak tu, kalau diawali dengan huruf jar, dia punya isim tu masih bertanda fathah. Dia tetap fathah sebab dia berubah, dia baris dia tu bukan dengan harakat tetapi dengan huruf.
Dia akan jadi macam mana teacher kalau haraf jar sebelum Okay, jamak? kalau ada harfu jar, dia maknanya macam ni lah. Kita ada min muslimina. Kalau tak ada harfu jar, contoh muslimun. Contoh kalau ada ni, contoh saya buat nahnu muslimuna. Kami adalah orang-orang yang menyerah diri. Dia jadi dhammah ni. Contohnya ni macam dhammah lah. Tapi dia tanda dia dhammah dia tu bukan dengan harakat, tapi tanda marfu' dia tu dengan huruf. Yang ini dia punya jar tu, majrur dia tu bukan dengan harakat tapi dengan huruf. Tu nanti kita akan belajar lebih lanjut. Sekarang ni cuba kita fokuskan pada apa nak fokuskan ni? Kita fokuskan kepada tanda jamak. Ya, kita fokuskan kepada tanda jamak. Okey, perhatikan tanda jamak ialah ya nun berbaris fathah di akhir kalimah ataupun waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ataupun kalau untuk perempuan alif ta di akhir kalimah. Kalau duaan ada ya berbaris sukun. Maknanya di awalnya mesti kalau kita nak ambil kan kita kena ambil tiga ni. Kita kena faham. Ada ya di sebelum ya tu baris fathah, ya berbaris sukun, sebelumnya berbaris fathah dan di akhir nun berbaris kasrah. Ada tiga benda yang kita kena perhatikan. Satu, ya diawali dengan fathah, ya berbaris sukun, sebelumnya fathah, nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Boleh? Saya tak nak bebankan antum dengan nak kena ingat benda macam tu. Tapi cuba tengok, perhatikan, bezakan dia dengan cara kalau dua, ya nun berbaris kasrah. Okey, cukup dulu. Kalau ni pula, ya nun berbaris fathah. Dia macam yang nun kasrah, yang nun fathah. yes. Okey. Kalau dua, nun tu kasrah. Kalau tiga, nun tu fathah. Fathah, Okey. okey. Ataupun alif nun berbaris kasrah. Dia ada dua ni. Atau kalau banyak, tiga, waw nun berbaris fathah. Tu kena kepeka sikit dia punya baris. Ya. Ni baris ni, kasrah. Manakala yang ni fathah. Kalau dua orang perempuan, daripada muslimatun tadi, kalau dua perempuan, dia akan jadi alif nun berbaris kasrah. Sama juga tambah yang ta tu, alif nun tu masih lagi tanda untuk duaan. Manakala yang untuk banyak, alif ta. Tambah alif ta. Okey. Boleh? Okey, cuba kita cuba. Okey, cuba perhatikan saya sebut. Kalau boleh, kalau nak sebut, boleh tutup mic dulu. Tapi maknanya supaya tak bersekali dengan saya sebut. Jadi dapatlah semua dengar dulu ya. Maksudnya ikutlah. Jadi kalau seorang muslimun, kalau dua muslimani, kalau banyak muslimuna. Bezakan dari segi bunyi pun. Ni pendek. Muslimun, muslimani, muslimuna, muslimatun, satu. Muslimatani, muslimat. Gitu. Okey. Dapat? Okey. Kalau setengah-setengah perkataan, dia tak boleh, dia tak jadi macam ni. Dia setengah-setengah perkataan, dia tak nampak tanda macam ni. Tapi dia harakat juga. Dia tetap dengan harakat. Itu dipanggil jamak taksir. Kita bagi contoh ya. Untuk azwaj ni, saya buatkan garisnya. Okey, kalau perempuan, dia akan jadi zaujatun. Zaujatun. Kalau lelaki, zaujun. Kalau banyak, azwaj. Boleh campur lelaki perempuan. Pasangan-pasangan. Ni pasangan lelaki. Jadi kat sini kalau kita terjemahan, pasangan lelaki.
Yang ni pasangan perempuan. Nah, kalau azwajun, pasangan-pasangan. Maknanya apa? Dia ni tak ada formula. Dia tak ada macam jamak macam ni. Tak boleh nampak tanda ni. Tanda dia boleh berubah. Contoh kalau kita kata kitabah, kitabun, kan? Kitabani. Lepas tu kalau dia banyak, dia jadi kutubun. Macam tu. Ada perkara benda macam bukan orang. Selalunya benda bukan orang lah. Dia mungkin konsep ataupun benda. Dia jadi macam itulah digunakan jamak taksir. Kalau orang jelas. Kalau golongan manusia jelas benda macam ni. Kita boleh nampak. Lepas tu kita boleh nampak lelaki, kita boleh nampak perempuan dan kita boleh nampak juga dia punya sikit ke, satu ke, dua ke ataupun banyak. Kalau yang jamak taksir ni, kita kena dah biasa yang ni. Kita tahu yang ni, jadi kita boleh macam kita boleh orang kata apa, orang buat educated guesses lah, boleh buat satu tekaan yang berdasarkan pengetahuan tadi. Daripada pengetahuan yang mana? Yang atas ni. Jadi jamak taksir tu kita eliminate, kita buangkan, kita alihkan. Dia tak ada alamat ni, dia tak ada tanda ni. Tapi kita, maksudnya macam itulah. Jadi kita boleh agak dia ni adalah jamak taksir. Tapi kita tak payahlah agak sangat. Mushaf Mubayyinah tu ada memberitahu kita perkara tu. Okey, jadi saya bagi contoh lain. Contoh ni perkataan ni biasa kita jumpa dalam Quran. Jadi contohnya qalbun. Qalbun, hati. Seketul hati ke, sekeping hati ke. Ikut kita lah penjodoh bilangan tu. Seketul daging kalau Nabi SAW cakap dalam hadis tu. Qalbun tu seketul. Jantung kan? Satu jantung. Satu hati. Suatu hati ataupun jantung. Kalau dua, qalbani. Tambahkan alif nun. Dia boleh jadi qalbani ataupun qalbaini. Tak cukup. Jadi boleh dua. Qalbaini. Yang penting dia punya tanda tu. Alif nun berbaris kasrah. Ya nun berbaris kasrah. Kalau dia jadi jamak pula, dia akan jadi qulubi. Qulubun. Qulubun. Macam tu. Jadi jamak taksir ni tak ada formula. Tak boleh nak, kita tak ada formula, kita kena, kalau di sini dikatakan kita kena rujuk kamus. Tapi bab-bab rujuk kamus tu, kita dah buat. Mubayyinah, pihak developer, saya dan Cik Zulkafli dan editors, kita dah buatkan tu. Jadi you all nampak je kalau ada gandaan macam ni, maknanya dia jamak taksir. Dalam keadaan kita tak nampak ni, kita tak boleh nampak tanda-tanda jamak ni, jadi kita tahu bila digandakan tu maknanya ni jamak lah tu. Jamak taksir. Boleh? Oh, qalbun tu Ustazah, dia memang tak ada, dia memang tak ada lebih daripada 3. Dia boleh kulub bolehlah lebih dari 3. Kulubun. Qalbun. Maknanya kulubun, hati-hati. Biasanya dia datang dengan kulubukum, kulubuhum, macam tu. Allah nak menunjukkan Maksudnya banyaklah. banyak hatilah. Kalau manusia tu seorang-seorang tu, hati-hati bagi kamu. Selalu macam gitulah. Bermakna Ustazah, dianya meaning tu mesti perkataan berganda lah. Yes. Betul. Jamak taksir. Jamak taksir. Sebab dia jamak. Kita mesti tunjuk, sebab kita tadi kita belajar bahasa Arab, Quran. Jadi kita nak sedekat yang boleh, seloyal yang boleh kepada bahasa sumber. Kita tak nak macam kata, takkanlah. Mana kita boleh kira hati ke? Kita bukan macam tu. Tapi kita nak tengok bahasa sumber tu. Kita terjemahkan seperti mana kaedah Nahu tu menyebutkan. Macam mana kaedah Nahu tu bagi tahu kita, Nahu bahasa Arab tu bagi tahu kita, kita terjemahkan macam tu. Setepat yang mungkin, sedekat yang mungkin. Teacher, taksir tu maksud apa? Broken plural.
Oh. Sebab dia Hmm. tak ada pattern. Dia tak ada pattern. Faham. Macam contoh bahasa Inggeris pun ada juga. Tapi dia tak panggil broken, dia panggil irregular. Tapi ni memang term yang digunakan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggeris, dia akan jadi broken plural. Tapi dalam bahasa kita tak payahlah kata macam tu jamak terpecah. Kita kekalkan istilah tu. Tapi kita yang belajar mengenal apa dia yang dimaksudkan dengan istilah tu. Faham Faham, insyaAllah. Teacher InsyaAllah. nak tanya, kalau dalam Hmm. English kan, plural Hmm. ada macam countable dengan uncountable noun. So dalam bahasa Arab Quran ni ada juga ke macam tu? Kan nampak macam semua countable kan? Ya. Ada singular, ada dua dan Cuma ada dia banyak. betul. Memang macam tu. Jadi kita terjemahkan pun 3 kalau kita nampak. Kalau 3 kadang dia ada sebut 3. Tapi kalau macam ni jamak. Maknanya kita boleh maksudkan dia ni adalah ramai, banyak. Bergantung kepada kosakata dia tu, vocab dia yang tertengah tu. Yang tengah tu bermakna yang ni. Ni kalau orang. Jadi kita terjemahkan bila jamak ni kita akan terjemahkan maksud dia tu akan jadi sama ada kita kata sekalian, para, atau orang-orang yang. Kita boleh terjemahkan begitu. Orang-orang yang apa? Kalau Muslim, orang-orang yang menyerah diri. Kalau kafirina, orang-orang yang engkar. Macam tu. Kalau an-nabiyina, para nabi. Macam tu. Kalau yang muslimat ni pula, wanita-wanita. Memang kita gandakan. Wanita-wanita. Wanita-wanita yang menyerah diri. Contohnya. Teacher, kalau dalam bahasa Melayu, ada beza tak maksud muslimina dengan muslimuna? Dari segi bahasa Melayu dia tak ada. Dia maksud dia sama. Sekalian ataupun sekalian Muslim, para Muslim ataupun orang-orang yang menyerah diri lah. Tak ada beza. Tapi dari segi fungsi dia ataupun kedudukan dia di dalam ayat bahasa Arab tu ada. Sama ada dia mengambil kedudukan macam dalam ayat kan, ada struktur ayat tu sama ada dia tu subjek ke, dia tu predicate ke, ataupun dia hanyalah supporting detail ke, yang itulah. Perbezaan dia. Weightage dia berbeza lah. Ya, Pada betul. kedudukan kalimah tu. Betul. Baris itulah yang menentukan weightage tu tadi. The word that you use adalah weightage. Tapi kalau kita guna bahasa tu kedudukan. Atau kita gunakan perkataan fungsi ataupun kedudukan dalam ayat. Faham? Saya faham bila kata kalau Nazatul gunakan maksud weightage tu, yes. Dia tidak lari daripada pemahaman yang saya nak sampaikan. Betul juga. Okey Sedia? Okey. Sama-sama. Okey, ada lagi? Ada siapa-siapa nak penjelasan ni? Jadi kita kembali kepada carta kita yang saya buat ni tadi kan? Jadinya bila ada bilangan, bererti ada bilangan yang satu bahasa Arab ni, mufrad, musanna. Mufrad ni tak ada tanda yang jelas. Macam kita tahu je lah. Kalau kita akan terjemahkan seorang, seekor ataupun suatu, menunjukkan dia mufrad. Kalau musanna kita terus terjemahkan dua orang, dua apa, dua. Memang akan guna perkataan dua. Kalau jamak itu yang boleh. Kalau jamak tadi, jamak yang kalau muslimuna, muslimina tu ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Okey, saya ceritakan kat sini tanda sahaja ya. Jadi pertama ada tanda wa nun berbaris fathah di akhir kalimah. Satu tanda. Okey. Ataupun ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Yang kedua. Ada juga yang tanda dia alif ta di akhir kalimah. Ada juga yang tiada tanda yang jelas. Iaitu taksir. Jamak taksir. Jadi dia tak ada taksir. Kalau macam mana nak tahu? Kena tengok kamus.
Tapi perlu tak tengok kamus buat masa ni? Tak Tak perlu. perlu. Mushaf ni kita dah letakkan. Jadi kalau tengok yang gandaan, bila kata ada gandaan, bererti kita tahulah ini jamak ni. Macam tu Contoh, kita tengok dalam surah yang depan. Kita tengok dulu dalam surah, muka surat ni. Okey. Muka surat 3 ni. Ni kita terjemahkan fi qulubihim. Jadi qulubihim, hati-hati bagi mereka. Kalau dia mufrad, kita terjemahkan suatu penyakit. Ini maksudnya apa ni? Kalau saat kita buat ni, dia dah dimudahkan supaya kita tak rasa beban bila belajar bahasa Arab ni. Sebab selalu orang kata belajar bahasa Arab ni susah lah. Ni harapan saya, dia dah tak susah sangat lah. Susah sikit tu, kita sabarlah kan. Ni as-sufaha ni jamak taksir. Kenapa? Sebab kita ganda dua. Orang-orang yang bodoh itu. Yang ni, orang-orang yang bodoh itu. Macam ni juga. Syayatinihin. Pembesar-pembesar bagi mereka. Macam tu. Kalau yang macam ni dia tak ada alif lam. Tapi dia ada waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Jadi kita terjemahkan orang-orang yang menguluk-uluk. Macam itulah. Orang-orang yang. Ini dia punya tanda yang menyebabkan ni. Macam mana nak tahu orang-orang pula ni? Mana macam nak tahu ramai? Sebab ada waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Okey, nak cuba? Kita tengok Kita tengok latihan. Okey. Boleh? Okey, dah bersedia. Allah. Macam dah nak habis masa Belum. 15 minit. Lagi 15 minit. Allah, sedihnya. Sempatkah? Pagi tadi, ini kita baru buat. Jadi, pagi tadi mereka tak dapatlah latihan ni. Tu yang saya kata ada siapa minta tu, saya kata tak boleh lagi. Sebabnya, bagilah peluang kami bantu. Upgrade. Okey, upgrade. Perhatikan contoh pada baris pertama sebagai contoh latihan. Tandakan jawapan yang betul. Jadi cara kita hari ini kita nak highlight jawapan yang betul. Okey, perhatikan dulu Jadi maknanya contoh macam ni Perkataan dia Allah. Jadi daripada satu perkataan ni kita boleh kenal pasti bentuk dia. Bentuk dia am ke has? Okey, yang ni has. Sebab apa has? Sebab apa kita pilih has? Sebab alif lam. Lepas tu jantina lelaki. Walaupun Allah tu tak ada jantina, tapi maksudnya dari segi nahu Ini yang saya maksudkan nahu. Jangan pula kita fikir lain-lain. Kemudian bilangan satu. Tak ada. Dia memang Allah tu kita dah tahu dah. Allah tu siapa? Allah lah. Allah yang menjadikan kita. Allah tu Tuhan kita. Allahu Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Abdikanlah diri padanya. Tapi nak tunjukkan dari segi tata bahasa tu, kita memang nampak ni. Kita tahu dia adalah isim makrifah. Kemudian jantina. Tak boleh kata dia, walaupun tak ada jantina. Jangan takwil, jangan lebih daripada tu. Macam tu je lah. Ni dari segi bahasa. Al-malaikah. Okey, bentuk dia apa? Khas. Macam mana kita tahu dia khas? Sebab dia alif lam. Jantina dia apa? Perempuan. Bilangan dia berapa? Banyak. Macam itulah. Sebab ada tanda. Tanda apa ni? Yang ni jamak taksir sebenarnya. Jamak taksir semuanya isim dia dia punya jantina muannas. Macam tu je. Jamak taksir dia akan ambil muannas. Walaupun asalnya tadi dia boleh macam contoh Baqarah kan contohnya. Kalau dia jamak taksir dia akan jadi perempuan. Walaupun tadi asal lembu. Jamak taksir dia macam tu. Okey. Maratan bentuknya sebab tak ada alif lam. Tak ada betul. Dia memang tak boleh tanwin ni kalau dua. Maratanin ke? Tak ada. Alif nun berbaris kasrah. Kemudian jantina dia lelaki. Ni jantina dia perempuan sebenarnya ni. Sebab ada ta tu ke? Dia sebenarnya ta marbutah. Ni sepatutnya pi. Ni maknanya student yang buat ni salah lah. Jadi kita turn pangkal. Jadi bilangan 2. Mana ta teacher? Kenapa teacher kata ta?
Sebab dia sebenarnya kata dasar dia marrah. Oh, Dia kata sebenarnya dasar. macam ni. Marrah. Okay, Bukan okay. marah. Marrah. Lepas tu kali. Marrah. Berapa kali? Satu kali. Kalau maratun satu kali. Tapi kalau marratan dua kali lah. Jadi biasa macam tu. Okey. Kemudian Marotan. marat. Kalau asal Maratan. tu maratun ke maratan boleh juga. Tapi sebab dia ni duaan, dia jadi marratani. Okey. Teacher, tadi saya tengok kan yang mufrad dengan yang dua tu kan, duaan tu kan. Kalau mufrad dia macam tanwin kat belakang tu kan. Tanwin. Lepas tu kalau kita tukar, kalau untuk yang dia panggil apa? Musanna. Kalau musanna tu dia macam dia tak ada tanwin. Alif nun kan? Jadi Betul. macam jadi macam saya nampak. Dia nakirah ke makrifah? Nakirah ke makrifah? Nakirah. Sebab apa dia nakirah? Tak ada alif lam. Betul. Sebab dia tak ada alif lam. Simple as that. Jadi kalau kita nak tukar pada duaan tu, kita buang tanwin tu, kita buang. Tambah alif. Ataupun ya. Kita tambah alif nun. Betul. Ya. Ya. Tadi kan teacher macam saya nampak pattern Aini tu mesti dua. Ya ke? Betul. Itulah pattern tu. Itu dia punya tanda duaan. Kalau nak kat mana nak jumpa? Surah Ar-Rahman. Banyak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu satu tu dalam fi'il. Tapi kalau dia kata marrat jannatain, dua kebun, dua syurga, dua bahrain, dua lautan, macam tu. Kita buka surah Ar-Rahman. Nak tengok dua-dua tu banyak dekat situ. Surah Al-Baqarah pun ada. Cuma surah Ar-Rahman ni kita belum sampai lagi. Mushaf Mubayyinah tu belum, pembangunannya belum sampai situ. Jadi kalau siapa-siapa nak bantu pembangunan tu, bolehlah membuat sumbangan. Kalau nak, kalau tak pun tak apa. Macam tu. Okey, contohnya. Tapi kena tengok baris akhir dia. 2 ke 1? Ni bihusbanin. Boleh juga bihusbanin. Okey. Contoh, dia mesti baris kasrah. Waraihan tak boleh. Tengok baris ni al-maghribain. Ni. 2 barat. Warabbul maghribain. Masyriqain, al-masyriqain. 2 timur dan Tuhan bagi 2 barat. Jadi 2 barat. Macam tu. Nampak Dua barat. Sekejap. Yanun. Yanun kasrah. Kebanyakannya Aini, Ani kan? Kalau alif nun tu bukan musanna juga ke teacher? Apa dia? Ada alif nun tu. Alif nun. Tapi yang ini fi'il. Dia belum lagi, kita belum masuk situ. Nanti dulu. Kita tengok yang ni. Marajal bahraini yaltaqiyan al-bahraini. Ya nun. Dua lautan. Ni 2. Dia mesti nun tu baris kasrah. Kasrah 2. Kasrah tu ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Ada sebelum ya mesti fathah, atas baris sukun. Okey, you get the idea? Alhamdulillah, kita kembali kepada contoh kita. Okey. Sekejap, satu lagi saya nak check sikit surah ni. Ke surat apa? 102 ke ni? Belum. Muslimaini lak. Saya nak tengok kat situ ayat tu. Muslimaini lak tu ayat berapa Nak check sekejap. Macam dalam surah ni, al-malakain, alal malakaini. Dekat atas 2 malaikat.
Dia mesti Dua cakap malaikat, dua. ya. Dua malaikat. Jadi kalau banyak Al-malaikaini. malaikah. Jamak taksir. Okey. Lepas tu kita tengok yang hitam dulu. Contoh ya. Ya. Lepas tu Itu ada Ustazah. Oh tak ada. bukan. Ustazah cari yang dua saja ya? Saya nak cari dua. Lepas tu saya nak tengok yang perkataan yang dia tak banyak. Macam tu. Dalam dia, yang dua-duaan ni memang tak berapa banyak lah. Dia kalau nun berbaris fathah tu dia jadi jamak lah. Jadi jamak muzakkar Jamak banyak. salim. Jamak banyak Ustazah. Jamak tu. Okey. Macam ni jamak taksir lah. Ahwa daripada hawa. Minallah walan tardaka. Mana dia? Rajulan ni. Nanti jap. Tak apa. Okay, saya nak tunjuk yang ni. Yang dua ni. Muslimaini. Ni muslimaini. Yang tadi kita buat contoh. Ya. Muslimaini. Dua orang yang menyerah diri. Jadi dia memang macam tu lah. Contoh dia dua orang yang menyerah diri. Kita terjemah mesti sebut dua tu. Tengok. Satu kalimah. Tapi dalam bahasa Arab. Satu je kalimahnya. Bahasa kita. 1, 2, 3, 4, 5. Macam itulah maksudnya. Baik, kita kembali pada latihan tadi. Cuba kita nampak, kita tengok dan kita kenal pasti. Boleh tak kita buat satu pengecaman sama ada apakah bentuknya. Okay, contoh haulaini. Bentuk dia apa? Kita highlight lah. Bentuk dia am ke khas? Dua. Am. Jantina? Lelaki. Kalau bilangan? Dua. Macam itulah. Senang tak latihan ni? InsyaAllah. Aku nak nampak. Kenapa lelaki? Okey. Dua tahun. Tapi dia ni haulain, dia kalau dia kiraan. Haul tu dua kiraan. Sebab dia tak ada tamar kutah. Sebab dia tak ada. Haul. Kalau tahun dia akan jadi perempuan lah. Sanah. Dia ada tamar butah. Tapi benda tu dia tak apa dia untuk benda-benda yang sebenarnya tak ada jantina dalam bahasa kita tu, ada kalanya macam terjemahan dia tu kalau dia tak melibatkan orang, maksudnya tak apa. Kalau kita maksudnya bukan tak apa, macam mana dia tidak mencacatkan maksud dia. Setengah perkataan tak mencacatkan maksud dia, sebab dalam bahasa tu tetap juga kesesatan ke contohnya, ataupun dua kiraan 2 tahun tu dia benda tu sebenarnya tak ada jantina. Tetapi dalam bahasa Arab dia adalah tanda tu. Macam gitu. Kita ni kan belajar. Jadi kita peka sikit. Tapi cuma benda-benda yang memang ada jantina. Maksudnya syaitan ke orang ke. Macam benda tu memang jelas. Jadi kenalah kita peka sikit. Ya? Tentang perkara tu. Baik. Kalau macam zulumat ni. Dia memang apa dia? Bentuknya apa? Am ke khas? Perempuan lah. Sebab tanwin kan? Ada alif lam. Okey, jantina? Alif lam. Perempuan. Sebab kita dah tahu tadi dia adalah tanda alif ta tu untuk jamak muannas salim. Jamak perempuan. Lagi banyak dia? Dah sebut jamak. Jadi 3. Jamak. Ad-dalalata. Khas. Jantina? Alif lam. Perempuan. Ya? Perempuan. Zulumat tu kenapa? Paling semula. Apa dia? Zulumat tu kenapa dia jamak? Dia memang jamak sebab tanda dia ada alif ta. Ya. Alif tadi. jamak. 5 Jadi kalau terjemahkan, kita mesti terjemahkan kegelapan-kegelapan. Kita kena gandakan. Kita tak boleh cakap perempuan-perempuan yang gelap. Salah lah pula kan. Sebab dia bukan cerita pasal perempuan. Perempuan yang gelap. Cerita lain pula dah tu. Itu maknanya salah tafsir, salah terjemah. Saya memang tu tak membenarkan lah. Kalau kita kata beberapa kegelapan pun boleh. Zulumatun tu memang muannas ke? Tanda dia? Muannas. Jamak muannas salim. Alif ta. Sebab Alif ta. Tapi dia bukan orang. Kalau ada ta je munas. Alif ta.
Okey, ad-dalalata Bentuk khas. khas, jantina Alif lam Perempuan. perempuan. Sebab ada bilangan satu. Bilangan satu. Sebab tamar buta. satu. Betul. Satu. Ya betul sebab tamar buta. Ya kan macam dia apa tu broken plural tu. Oh tak. Dia ada juga sebab dia ada yang bukan yang ta tu, dia ada juga yang ada asal dia dalalah kan. Ada juga ada perkataan lain. Kalau orang dia ada dalin, dalun, ad-dalun. Dia daripada perkataan dalla. Tak apa, jangan risau yang tu. Buat je dulu yang ni. Kita nampak jelas Okey, kalau bentuk yang ni an-nasara. Bentuk khas sebab ada alif lam. Jantina? Laki. Oh, kalau kaum, kalau nama kaum ni biasa perempuan. Oh, ni Nasara. Nasrani ke? Ya, betul. Kalau kaum biasanya perempuan. Lepas ada tanda dia ni. Kalau alif tu biasanya perempuan. Tanda ya tu ya teacher. Alif maksurah. Nama dia alif maksurah. Maksurah maksudnya broken alif. Okay. Alif pecah. Okey, bilangan? Banyak. Banyaklah. Sebab dia Maksudnya memang ini taksir ke, teacher? tak, bukan. Taksir ke ni? Bukan. Dia bilangan dia nak kata jamak taksir pun macam mana dia possible lah boleh jadi jamak taksir tapi ni nama khas, nama kaum Nasrani. Ada nantilah tu kita kemudian. Tapi semua kita faham dia kaum. Dia tak ada pula jadi kaum Nasrani tu tak ada. Jadi memang dia maksudkan golongan. Golongan tu banyak lah tu. Okey, al-khasiruna. Bentuk khas. Contoh lata. Lelaki. Bila ramai. Ya, betul. Bilangan kan nak tahu ramai. Kan tadi dah tunjuk dah tanda jamak. Okey, kita tengok tanda jamak semula. Ya. Yang ni. Jamak. Waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Alif ta di akhir kalimah. Itu je. Saya tak tanya yang jauh-jauh lagi. Baru sikit je kan? Marad. Itu jantina lelaki. Betul. Jantina lelaki. Bilangan Satu. Ini tu ya Alimun. teacher? Maradan tu apa ya? Suatu penyakit. Satu Dah penyakit. banyak kali dah. Tak Ya ke? perasan. Tak apa. Tak perasan, tak ingat Al-khasiruna tadi apa ya teacher? Orang-orang yang rugi. InsyaAllah. Selalu jumpa kan? Al-khasiruna. Orang-orang yang rugi. Sepatutnya kalau tak tahu kena tanya. Sebab apa? Kita kan belajar objektif modul 1, mengenal dan menterjemah. Jadi mesti boleh terjemah perkataan-perkataan yang biasa. Bukanlah mesti tu maksud saya tu. Dia mesti sesuatu kita keluarkan ataupun kita dapat daripada kursus kita ni. Dah berapa jam? Ada orang baru 4 jam. Ada orang baru dah ada 8 dah. Ada juga yang dah 8 dan 4 semua dia masuk pagi, dia masuk malam, dia masuk. Masya Allah, tentulah. Takkanlah kosong, takkanlah tak dapat apa. Macam tu. Allah tu dia kata la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tak akan sia-siakan orang yang berusaha, yang berbuat amal soleh. Dia buat amal salah pun, Allah bagi juga. Bagi dosa lah kan. Ni buat amal soleh takkan Allah sia-siakan. Mesti dia bagi. Tak banyak sikit, tapi sikit pun tentu berkesan dan bermakna untuk diri kita. So tak apa, it's okay tanya. Ulang, jumpa, buat lagi. Ada orang memang kena banyak kali. Okey, dah masa dah saya rasa pun dah terlebih. Jadi ni nanti kita buat sebagai homework. Lagipun kesian pula yang pagi tu tak dapatnya ni tadi. Jadi nanti saya akan bekalkan ni kepada grup yang maknanya yang pagi tadi, grup malam boleh juga ambil yang saya letakkan dalam grup untuk pagi tadi ya.
Baiklah. Macam mana Kak Zawiyah? Boleh kita tangguhkan ke hari Isnin hadapan. Baik. Ya? Malam. InsyaAllah. Baik, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.